situ nombor satu tu. Tak ada kan? Dia bagi persen, right? Okay, that's tolong itu dalam grup. Proportion. Okay. Syarah. Itu maklumat Hitung, pertama. hitung. P. Semua orang hitung ke salah ni? Ikut dia lah. Aku main live. Tak nampak. Tak ada stand weh. Ampun. Tak apa muncul lah boleh. Benda boleh tu. Okay. Lepas tu, kalau dia kata, okay, I understand kalau kamu blur. Apa kehendak soalan sebenarnya, betul tak? Sebab dia kata kat sini, dia beri claim bahawa 55% dapat CGPA less than 3.00. Alright, so dia tak ada kata more than or less than. Dia bagi claim bahawa 55%. So automatically kita boleh agak bahawa for the first step adalah menyatakan statement hipotesis test H0 dan alternatif P dia not equal 0.55. Boleh? Sebab dia tak kata langsung ada apa ni, dia tak ada cakap less than or more than. So bila step 2, okay, step 2 is depend on our alternative, right? So bila dia depends on, okay, siapa yang jauh-jauh sekarang, now you are open to come to the front kalau tak dapat. Okay, so bila not equal to 0.55 alternative, so automatically our sketch of bell curve will be 2 part sini. Boleh? Bila not equal, there will be 2 tail. Alright? 2 tail of rejection region. Okay? 2 tail. Alright. Boleh? Now, dia kata bila step 2, we need to find, our aim is to find the critical value. Okay, our critical value. Then what you need to do is you have to look at the significance level that given by question. Berapa persen dia beli? 4%, right? 4% kan? So alpha sama dengan 4% is equal to 0.04. Okay, bila dia tak sama, kita anggap dia macam ada bini dua tau. Bila ada bini dua, dia kena bagi adil. So alpha sini will be divide by 2. This alpha divide by 2. Right? So sini akan jadi 0.02. Sini pun akan jadi 0.02. Okey, yang ni yang akan ada masalah. Okey, saya tahu semua orang akan ada masalah bila nak dapatkan titik critical. Kenapa kita panggil critical? Why we call it critical value? Because bila dia sampai ke titik itu dan selebihnya ataupun titik itu dan kurang daripadanya, kita reject H0. Kita reject H0 ni. Okay? So kita tengok sama-sama. Dia beri 0.04, kita bahagi 2 jadi 0.02, betul? Semalam ada orang tanya dalam online, Sir, 0.02 tu kita nak tengok dalam ke nak tengok luar? Tengok dalam, tengok luar. Alright, tengok betul-betul. Kat sini 0.02 this area, right? Okay, so kamu sentiasa kena ingat bahawa bell curve ni area dia total dia 1. Okay, total dia 1. We divide by 2, 0.5
0.5. Fair. Adil. So, bila kita ada satu bahagian yang kita lorek di sini dan kita tahu nilai dia 0.02, can you imagine this area berapa? Dia akan jadi 0.98, right? Okay, so 0.98 ni lah yang kita tengok pada table Z kita. Tengok table Z sekarang. Okay, 0.98 berada di mana? Tengok yang dalam, 0.98. Yang paling hampir. Kita ada 0.9798, betul? Dengan 0.9803. Betul? Nampak? Siapa yang tak nampak? Mengaku je. Yang bahagian dalam kita ada jumpa 9798 dengan 0.9803. Kita nak apa? 98, betul? Am I right? Okay, so yang mana yang paling hampir? Ni ke yang ni? 98 kan? Yang ni kena tambah 0.003 kan? Ni kena tolak 0.02. So kita ambil yang ni, betul? So tengok baris dia berapa kat sini dan atas dia berapa? 2.5. Kita dapat berapa? 2.0? 5. 2.05. Betul tak? Kita dapat 2.05 kan? Betul? 2.05. So inilah nilai dia, 2.05. Dan oleh kerana dia bersifat simetri macam cermin, negatif 2.05. Kat sini. Ni first time masuk dewan dia? Second time? Oh okay, masih jakun-jakun sebab saya nampak lagi orang Syakiri, tak ada nombor bertuah di kursi kamu, tak ada. Mungkin ada jodoh kamu lah dalam ni. Mungkin. Risau. Sebab saya pernah baca buku tentang peribahasa Cina tau. Dia kata jodoh tu mesti dalam ikan jodoh dia dalam kolam yang sama. Ikan tak boleh terbang sana kan? Ikan mesti dalam kolam tu kan? Masuk angkala ni kolam. Syah, kau nak pancing mana Syah? Pancing Kak Anik. Syah, ni. Syah Anik forever kan? Risau. Syah Anik. Itu je nama yang saya tahu ni. Sorry, so far. Okay, alright, don't worry. Doa kan, doa bersyarat makbul. Alhamdulillah. So, dapat tak? Setakat ni okey tak? Okay, kenapa saya... Okay, kamu mesti tanya, Sir, kenapa tak ambil yang sini? Okay, kenapa? Kamu boleh ambil, tetapi nilai dia kita 0.02. Kalau kamu tengok kat table sekarang, cuba tengok nilai 0.02 mesti berada di table negatif, betul tak? Okey, tengok table negatif 0.02 di point berapa? Kan, mesti antara 0.0202 dengan 0.0197, betul? Alright, so kita mesti ambil 0.0202, kita dapat negatif 2.05. You got negative 2.05. So kalau kamu tengok dia secara simetri, dia menjadi 2.05 juga. Boleh kedua-duanya. Tapi hidup ni kan sentiasa positif kan? So kita tengok yang positif. Kecuali COVID lah, tak nak positif kan? Kita nak negatif. Alright, so boleh faham setakat ni? Boleh. So inilah critical value kita. Okay, kalau kamu dapat critical value betul, insya-Allah kamu akan dapat markah penuh. Sebab dia bermula dengan yang pertama tau. Kalau kamu salah kat sini, kamu salah nombor 2 betul? Lukis dia. So be careful. So kalau nak tanya saya waktu exam, tanya daripada nombor 1 tu. So satu ni betul tak? Jangan tanya. Okay, boleh bertanya nak jawab ke tidak. Okay, nombor 3, step 3. Alright, so tengok step ketiga. Apa maklumat yang dia beri? Alright, dia beri 437 fresh graduate, shows that 154 of them graduated with CGPA less than 3.00. So this is the information for P to P head. Okay, cara sebut dia P head. P head, P to P, right? Kita tak jumpa macam ni, P bar tak jumpa.
jarang jumpa. Kita jumpa P to P. D sama juga dengan X bahagi N, which is berapa tadi? 437 154, betul? Okay, dapatkan nilai dia 154. Ada kalkulator kan? Alamak, saya lupa buat kalkulator. Okay, 154 bagi 437, kamu dapat berapa? Okay, next time make sure bawa kalkulator. Okay, kamu dapat 0.3524, betul? Okay, 0.3524. Okay, make sure after this, from now on dalam statistik, make sure kamu ambil 4 decimal places. Okay, kecuali berkaitan dengan duit. Kecuali berkaitan macam soalan tu berkaitan RM, jaranglah kita guna 4.3524 ke, tak ada kan? Kita guna ni saja kan? Alright, so ini kecuali berkaitan dengan duit. So kita dah dapat P hat, kita boleh kira statistik test dia. Z sama dengan P hat tolak dengan P bahagi dengan square root PQ over N. Okey, kita ada P sama dengan 0.55. Okey, kita ada Q akan jadi berapa? Tolakkan. Alright, 1 minus 0.55 sama dengan 0.45. Right. Okay, so our N is 437. Okay, kamu replace that value, kamu dapatkan nilai Z. Kira sekarang. Kita buat kalkulator. WhatsApp kau sekejap. Sekejap. Dia orang mengisi kat WhatsApp aku je. Sama. Saya ingat dah nombor tu. Kamu sepatutnya dapat negatif 8.30 31. Betul. Alright. Alright. Okay. Dalam hypothesis test, the most important step adalah step 1, step 2, step 3. Lepas tu step 4, step 5 ni kamu kalau dia bagal kan, kalau dia bagal tu tak maksudnya. Kalau macam dia macam bodoh macam tu kan, dia macam buta lah. Kalau macam perbandingan ini dengan ini tu, dia kata lebih kecil, lebih besar, dia tak dapat membezakan. Dia macam belum memais gitu. Faham tak? Dia tak dapat membezakan yang betul dengan yang salah tu. Faham tak? Yang ni tak apa, kita memang manusia biasa. Kadang-kadang kita hari-hari tu hidup macam tak keruan kan. Dia macam salah tentukan ini. Yang ni step 4, step 5. Sekejap sekadang. Okay, untuk step 4, step 4, kamu tengok nilai ini negatif 8.3031, dia berada di sebelah, di bahagian putih atau bahagian hitam? Hitam, right? So dia mesti somewhere here kan, tak kisah macam ni. So bila ini kamu terus tulis negatif 8.3031 will be less than negatif 2.05. Betul tak? So bila ini berlaku, dia berada di kawasan hitam, kita tolak atau kita accept or kita reject? Reject. Kamu mesti cakap reject apa? Reject. Terus reject H. Nah, kau tak? Kita sekarang ni, kita tentukan kita punya tu adalah H null saja. H null. Accept or reject. So bila reject H null, at the same time we will accept
alternatif. Macam tu. Faham tak? Dia macam dia tak boleh pilih kedua-duanya. Dia macam satu saja. So reject H null, at the same time accept alternative. So kita terima yang ini. So tulis step 5, H1 equal to P not equal to 0.55. Then kita buat conclusion. Okay, biasanya student malas tau. Dia macam tak pilih lah, tak kisahlah, dia tak nak perfect kan. Kita nak markah perfect, kita terus tulis. Dia kata apa kat sini? Do you agree with the claim? Tak agree lah kan. Claim kata 55%. So yang kita terima adalah tak sama dengan 0.55. So do you agree? No, I do not agree. Apalah tulis dengan ini. Kamu tulislah ayat kamu. Saya dengan ini telah memikir 40 kali. Saya rasa saya tidak bersetuju. Tulis. Kamu tulislah. Sesimpel mungkin, sepanjang-panjang pun kamu tulis. Tapi cukup tak kata the claim is not true. Dah senang. Faham tak? Okay. So, kalau ayat saya, do you agree? I don't agree with the claim. Kan jawab soalan betul tak? Sebab dia tanya, do you agree? So, I'm not agree. Alright. Okay tak? Dah makan belum? Belum. Alas, patutlah muka saya tadi. Tak, saya bertanya saja, bukan nak belanja dua-dua ni. Nanti dulu. Nanti kita hujung-hujung insya-Allah kita buat. Saya punya kelas adalah kelas yang orang tahu di hujung kelas kali kita akan buat potluck tau. Potluck, kita makan beramai-ramai, buat pesta-pesta kat dalam dewan ini. Okey. Alright. Itu di hujung kelas. Okey. So dengan itu. Okey. Untuk pengetahuan kamu, dalam banyak-banyak paper math, paper inilah yang paling mudah orang untuk dapat A. Sebab saya juga mengajar engineering maths 2 tau. Yang kira paper yang paling tahap gila bab gila kawan punya susah. So jangan kau mimpi dapat A paper tu. Tapi mimpi paper ni boleh bukan mimpi, memang boleh dapat A. Alright? So don't worry. Sebab soalan, saya tak bagi soalan bocor, tapi dia macam dah bagi tahu dah. Soalan nombor 1 bab ini. Soalan nombor 2 bab ini. Faham tak? Tutorial saya bagi jawapan kan? So apa lagi? Tiru saja. Dia ubah nombor je statistik ni. Kalau Engine Maths 2 kau ubahlah nombor macam mana pun student tak dapat jawab juga. Soalan susah. Saya juga buat soalan. Alay. So apa lagi? Koda lah aku. Punya Kak Aisyah. Alright? Okay. So, okay, faham tak yang ni, step ni? Okay, bila kita buat kaedah ini, bila kita disuruh buat p-value approach, jawapan kita di hujung tetap sama macam ni. Faham tak? Jangan pula kau buat p-value approach, dia berubah jawapan. Tak. Dia tetap akan jadi I don't agree. Okay, faham tak? Faham. Okay. Dan bila peperiksaan, kalau disuruh buat p-value approach, kamu pergi buat critical value, kamu akan dapat markah ini, kamu akan dapat markah ini saja. Yang lain kamu takkan dapat. Faham tak? Okay? Alright. So, jom kita cuba jawab dengan gunakan p-value approach pula. Okay, step pertama. Sama, dua-dua dapat. Okay? Alright. Nombor 2, step kedua. Kan saya kata suruh lukis dulu kan. Sebab dia tak sama, dia akan jadi ini. Okay. Step ketiga, p-value approach. Apa yang perlu kita buat dalam p-value approach? Step ketiga kata compute p-value based on computed value of test statistic. Saya perlu lupa sekejap ya. Okay. Kita akan buat Z p-value P PQ N. Kita akan dapat kira negatif 8.3031. Lepas tu kita tengok dekat table kan. Sekejap saya tengah boleh.
PT apa? Tu. PQ kan? PQ kot entah. Formula PQ kan? PQ kan? Yang PQ per N. PQ per N. Q macam tu. Dengan P Z negatif 8.3031 tambah dengan P Z more than negatif 8.3 sorry. Sebab dia jadi kat sini negatif 8.3031 8.3031. So tengok dulu nanti saya terangkan. PZ ni dia adalah kosong tambah dengan ni adalah 1 tolak P Z 8.3031 kosong tambah 1 tolak 1 kosong. Okay. Okay. Kamu salin dulu, nanti saya terangkan kejap lagi kenapa dia jadi begitu. Okay. Yang sana tak nampak kan? Pindah sini sikit dek, ramai-ramai lah. Okay. Saya boleh? Kat sini pula tak ada. Saya boleh kat sini. Astaghfirullahaladzim. Okay. Alright. Aku yang buat dia. Nantilah saya ni memang kemahiran komputer yang macam nak buat yang tu saya tak matematik kan. Kecuali isteri saya dia memang terlalu bab lukis ni, Dr. Masni Azian tu. Cuba dia, oh Anik ni. Kamu student dia? Kita orang dia kata student Anik dia tu ke? budak pandai. Wah, bangga ni. So, alright. Okay. Kenapa jawapannya kosong P value? Kes dia macam ni. Okay, salin dulu, dan saya terangkan. Siapa X U-Tem kan? Mesti yang pakai kemeja bukan X U-Tem kan? Yang pakai tie. Kamu bukan bekas U-Tem? Bukan? Bukan, dia lah. Dia kalau budak U-Tem dia pakai macam tu. Betul kan juga? Saya budak X U-Tem tak ada Tak ada kan? X U-Tem tak ada? Oh, U-Tem tak sama belajar degree. Alright. Siapa Politeknik? Semua budak-budak poli lah ni? Bukan Matrik. juga? Matrik. Budak-budak matrik? Hmm. Oh, okay. Budak matrik dia yang pergi kelas pakai tie, pakai betul tak? Oh, saya budak matrik, first batch. Matrik kementerian dekat Bangi tu. 3 semester, koyo gila. Sebelum keluar result matematik, keluar result SPM dah kena pergi. Itulah dia first trial, dia kata. Result ke laut, lepas tu saya dihantar ke Penang. Ni lah degree kan, degree di Penang. Ijazah matematik. Master pun matematik. PhD di Jepun, out, tak dapat. Baliklah Malaysia. Tapi dapatlah anak di sana. Risau. Tak apa, itu yang lebih penting kan. Risau. Alright. So, okay, macam ni kita dapat ini. Okay, sekarang kalau step ini kita cari critical value, right? Cari critical value. Kita cari nilai statistik test. Lepas tu kita compare this value dengan this value. Alright. Dalam kaedah p-value approach pula, kita nak cari berapa luas kawasan ini, area ni berapa. Berapa luas? Okay, right. So dengan cara apa? Kita dapatkan dahulu nilai pada step ketiga, iaitu negatif 8.3031. Okay, bila kita dah dapat negatif 8.3031, 8.3031, sebenarnya kita tak payah buat apa yang saya buat ni.
Ini kaedah orang matematik. Kaedah engineer ni nak mudahkan, dia pergi tengok nilai negatif 8.30 tau. 8.30. Table ada tak nilai 8.30? Tak ada kan? Dia sampai 3.4 saja kan? Ingat tak semalam? Kita nak tengok dalam ke nak tengok luar? Betul tak? Bila nilai tu dia akan melebihi, nilai less, tengok table. Dalam table, negatif 3.6, last kali negatif 3.69 tu adalah 0.0001 kan. Sebenarnya mengikut table yang sebenar, dia sampai 3.9 akan jadi kosong. Table tu tak sampai 3.9. Buku saya yang biru ni sampai 3.9. Dia jadi kosong table ni. InsyaAllah nanti saya printkan yang kosong yang ni. So nilai ni sebenarnya, nilai ini adalah kosong. Nilai ini juga sebenarnya, kalau kamu tengok kepada table yang, kalau tengok table positif, dia akan jadi lepas 3.9 dia akan jadi 1.0. Sebenarnya ini adalah 1.0. Tapi sebab kita nak nilaikan sebab tu dia, kaedah ini lebih selamat untuk dapatkan jawapan akhir dia kosong. Sebab sorry. Nilai yang pas 3.9, nilai ini adalah 1.0. Bila kita nak dapat nilai ini adalah kita kena tolak satu kan, keseluruhan 1 tolak 1, jadilah sini kosong juga. Ataupun tak payah pening kepala, luas sini kosong, luas sini pun akan jadi kosong sebab dia cermin, simetrik. So mana mudah kita tahu nilai sini kosong. Bila luas sini kosong, luas sini pun kosong juga sebab dia cermin. Cik ni pening lah, kalau aku pening cermin ni. Sebab ada seorang sedang memerhati saya dengan pandangan kosong tu. So ni kosong. Alright. So sebab tu jawapan ni kosong. Kosong ni kita guna untuk bandingkan kita dengan apa? Bandingkan dengan nilai 0.04 yang diberi dalam soalan. Bila less than 0.04, nilai p-value yang less daripada alpha, kita akan reject H null. Bila reject H null, step 4, betul tak? So kita dapat step 3, ini adalah step 4. Step 5 sama juga. Ini salin benda yang sama. Alright. Dia akan keliru bila option alternatif yang ini. Alright. Boleh? Salin dulu, tenang. Berapa dah? Sebelah 45. Saya dengar ada kes COVID di hostel, betul ke? Ada. Ada ke dalam kelas ni? Tak ada. Kalau ada pun jangan ngaku lah. Takut je. Risau. Risau. Good. Senang kan? Nampak tak? Bila kita buat dua-dua baru kita nampak cara. Dalam peperiksaan normally dia akan suruh satu je dalam peperiksaan. Cuba kita belajar dua-dua supaya kita yang kita boleh buat dua-dua option. Alright. Tapi lately kebelakangan ni soalan favorite p-value approach. Tapi jangan abaikan yang critical value. Alright? Good. Nombor 3. A manufacturer of submersible pump claims that at most 30% of the pump require repairs within the 5 years operation. So kamu highlight at most tu. At most tu kamu highlight. Kita highlight at most. Simbol at most macam mana? Mana ada at most tu?
less than or equal, right? At most kan? At most ni dalam bahasa Melayu kata apa? Paling Badan. banyak, betul tak? Paling banyak, at most. Okay. Mana ada at most? Mana ada at most? Tak ada. Oh, saya salah tulis ke? Salah Dekat baca. kita tak ada. Saya tulis apa? Risau. Saya ada lebih tak? Ada budak Johor ke kat sini? Ude. Ada Johor kan? Johor kat ni? Sudah? Pontian, serius. Saya lahir kat Pontian. Sungai Kuali. Kamu kat mana? Tekan Nenas. Saya tak serius lah. Risau. Tak saya rasakan. Risau. Okey, mari kita sembang Pontian. Okey, siapa Penang? Serius lah? Penang kat mana? Oh, saya ni pekak sikit tau. Pekak sikit punya BM. Oh, BM ke? Saya duduk Penang belajar daripada 2000 sampai degree 2003, master 2004, lepas tu kerja sampai 2007. Duduk balik pulau. Cik duduk balik pulau. Makan laksa. Okey, makan durian berapa. Okey, tambah saya salah soalan. Bukan salah soalan, kamu tambah sikit je. Claim that at most 30%. Okey, tambah sikit. At most 30% of the pump. Okey. You je kamu semua pakai mask. Dekat bilik pun pakai mask ya? Tak kan? Macam jadilah macam budak tu nampak cek segak dia muka. Ni masing-masing tutup muka. Jadi relax. Takkan ada. Kalau ada pun kita cuti lah. InsyaAllah tak ada kan? Okey. Buka, relax. Pensan lagi. Okey. Okay, tamat at most. Alright. So nombor 3 ada at most, nombor 4 pun ada at most. Alright. Nombor 3 dan 4 soalan sama. Alright. Okay. Alright. So bila at most 30% kan? Okay. 30%. Inilah selemah-lemah iman kamu menjawab tau. Okay, lepas tu baru kamu blur. Nak jawab apa? At most. Jangan salah. At most tu orang Melayu kata apa? Paling banyak kan? Paling banyak at most. Betul tak? Situ. Okay, mesti ada orang tanya, Sir, nak buat mana? Semalam ada satu soalan bagus. Sir, nak buat H alternatif dulu ke? Nak buat H null dulu? Dia berdasarkan kepada keyword. Keyword tu. Kata at most, lawan dia akan jadi apa? More than. Okay, senang kan? Bila more than, kita lukis terus, dia akan sebelah apa? Kanan. Dah, terror dah. Okay? Bini satu ke bini dua? Satu kan? Kena bagi dua tak? Tak. So terus, alfa berapa diberi dalam soalan? Okay, 6.5%. Okay, 6.5% bahagi tolak-tolak dia akan jadi 0.065, betul? Okay, 0.065. Okay, sekarang ni 0.065. Macam ni kita nak tahu poin ni berapa? Okay, ada dua cara. Satu, kalau dia suka hidup dia negatif, dia pergi pindahkan ni ke sebelah sini. Nak faham tak? Dia akan tengok table negatif. Betul? Kalau dia suka hidup positif, dia akan tolak 1 tolak dengan 0.065, betul tak? Okay, so dapat berapa? 1 tolak 0.065 dapat berapa kalkulator? 0.935. 0.935. Okay, bila dah dapat 0.935, tengok kat table. 0.93 berada di mana? 0.935. 935. Paling hampir dia adalah 9345, betul tak? Betul. So nilai dia adalah 1.61, betul tak? 51. Berapa aku? Okay. 1.61.
Ialah saja masalah 1.51. Okey. So nilai dia 1.51. Boleh? Kang dah okey? Dah dapat gambaran tu kan? Okey. Relax. Soalan kita okey, kamu boleh jawab. Alright. So dah dapat tu, kita kira dia punya kita kira dia punya Z. Z kita adalah, kita kira P value kita dulu. Alright. Okay. Kita dapat 47/120, betul? Okay. 47/120. Kita dapat berapa? 47 out of 0.3917, betul? Nah. 3917. 3917. So kita tukar value kita. Okay. Right. Kita dapat P hat dah dapat. P kita adalah 0.37, Q kita 0.7, kita punya N 120. Tukar, dapatkan nilai Z. Okay, kita dapat 3 kita dapat 0.397 minus 0.3 bagi dengan Ini kau dapat. bagi dengan 2.19 something. Dua. Dapat apa? 2.19? 2-0. 20. Ah. 2.192. Jilat. Okay, so bila dah ini, senang tak? Dia berada nilai dia lebih besar kan? Bila lebih besar, kita tulis kat sini 2.1920 lebih besar daripada 1.51. So kita reject H, null, H1. So P sama dengan 0. P lebih besar pada 0.30. So soalan tu minta apa? Soalan tu tanya whether or not the claim is true. The claim is not true. Itu saja. The claim is not true. Okay, good. Alright. So kita buat benda yang sama dekat sini. At most 0.30, more than 0.30. Okay. So dia punya nombor 2 Kan 1.5 kan kita ambil 0.935 kan. 0. Okay. So kita kira, kita akan dapat positif 2.1920. 93 Okay, tengok dekat table 2.19. Okay, dekat table 2.19. Bila kamu tengok table 2.19, tengok nilai yang kamu dapat bila 2.19. Apa yang kamu dapat? Ini selalu student confuse. Okay, 2.19 kalau kamu tengok, kamu akan dapat 9857, betul tak? Betul tak? Okey. Kamu akan dapat 0.9857, betul?
Okay, kamu fikir secara matang. Secara bukan secara matang lah. Kamu fikir secara logik. Takkanlah luas kawasan kecil ni 9857, betul tak? So, what you need to do is 1 minus dapatkan kawasan dia. Sebab kawasan kecil, takkanlah kawasan yang putih, hitam kecil ni 0.9857 kan? So, kena tolak 1 minus dia. Sebab value dalam table adalah value yang less than. Sebab tu dekat table, kalau kamu tengok ke atas tu dia lukis apa? Yang hitam tu yang besar, betul tak? That's why. So kamu kena tolak, kamu akan dapat yang level 7 ni akan dapat 0.1403. Ni. Betul? Salah. Berapa dia? 0.0143. Okey, 0143. 0143. Bila dah dapat 0.0143 ni, right? Okay. Step 4, 0.0143 ni kamu compare dengan 0.065. Okay, ni besar ke kecil? Kecil kan? Less than kan? Betul tak? Ni dengan ni 01065. Kecil. Less than, betul? Bila less than kita buat apa? Reject. H0. Kan semalam saya ada bagi dalam nota, bila nilai tu lebih kurang daripada nilai yang diberi 0.065, so kita reject H0. Bila reject H0, kita dapatlah ni, the claim is not true. Sama. The claim is not true. Senang kan? Okey, kamu suka yang mana? Critical value ke P value? P. Critical lah, critical senang. Hidup ini memang critical kan? Critical, tunggu saat hang kahwin, hang tahu lah. Hahaha. Hidup lelaki sentiasa critical. Critical bila apa tau? Bila? Tunggu kahwin. Okay, so nombor seterusnya kita dah buat 4 kan? Okay, untuk 5, nombor 5 saya akan panggil beberapa orang bertuah nak jawab ke depan. Okay, serius, siapa jawab dapat markah saya beri. Yeah. Serius, markah itu akan diguna pakai ketika quiz. Bila quiz kamu kosong, kamu dapat markah full. Cepat. Serius, saya tak pernah nipu, pernah tipu. Tapi benda yang ni saya akan guna pakai. Buka. Baru saya nampak muka manusia-manusia kat sana. Lihat. Takkan ada pemindahan tu. Okay. Okay, nombor 5. In a weekly meeting AHT company, a quality control engineer mentioned that the average number of acceptable pieces produced by an automatic stamping machine is 1,000 pieces per hour. In 64 randomly selected hours of production, they found that the mean and the standard deviation of number of acceptable pieces are 1038 pieces and 146 pieces. Okay, soalan pertama. Nombor 5 ni proportion atau mean? Mean. Yes, pandai. Okay, mean. Lepas tu, based on the sample taken, can you verify whether the quality control engineer is true or not? Okay, bila true or not, terus jawab soalan dia equal or not equal. Alright? Okay. Saya beri masa. Siapa yang nak jawab, sila ke depan. Kalau dia malu, dia jawab ke belakang dulu. Tugas dia jawab je. Dia tak payah terang-terangkan kat depan nak buat presentation, tak payah. Baru nampak muka. Relax, buka muka. Okay. Okay. Tugas
Bekas dia pergi belakang ni, jawab kat belakang. Saya serius lah, serius. Jawab kat belakang, saya tahu. Malu kan, first time kan. Okay, pergi ke depan, belakang. Ambil marker, jawab kat belakang. Betul, full mark terus. Quiz tak payah jawab. Full mark. Tak baik menipu. Ni kosong pun. Dia pilih, dia nak critical value, dia pergi kat belakang sini. Dia nak P value approach, dia pergi sini. Kalau dia rasa dia nak dua-dua markah, quiz 1, quiz 2 full, dia jawab dua-dua. Chat, jangan risau. Risau. Nak ambil marker. Bisa. Marker. Acceptable. Mudah. Sudah. Om BM, tak nak cuba, jangan malu Om BM. Cuba. Siapa orang Kota Tinggi ada? Orang Johor? Tak ada. Tak ada. Puding ke lah? Puding ke lah? Cuba. Ataupun dia cuba kat kertas, dia pergi jumpa saya. Check. Cik saya check. Lepas tu kamu cakap, sir betul tak? Atau tidak? Saya kata betul. Jawab kat belakang. Check. Lepas tu saya tipu. Salah. Risau. Cubalah. Apa? Dia tahu kerana pergerakan move awak gerak ke depan tu telah akan menimbulkan rasa cinta pada seseorang ke? Jodoh Sudah. telah mula, dah TikTok Sudah. viral. Sudah. 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 Risau. Saya suka awak. Awak suka saya? Risau. Saya suka diri saya sendiri kan? TikTok Risau. TikTok yang saya paling suka sekarang ni apa tau? Hello Shopee, ada jual confident tak? Tu yang lama dah. Kamu kena beli confident ni saya rasa ni. Cik. Sila buktikan kata-kata isteri saya awak pandai, cepat. Cik Wildah pun mengatakan benda yang sama. Cepat buktikan. Jangan malukan budak rugby, cepat. Ya. Ada matrik bangi tak? Tak ada ya? Kat Politek Marah Bagi tak ada. Matrik kulim? Tak ada. Tak ada. Kamu matrik mana ni? Matrik sesuka hati. Tak nak cuba? Cuba, come on. Ni besar. Saya tak pernah memalukan. Kalau dia salah, dia gelap sendiri je. Cepat. Dia tak payah quiz. Seronok. Dia boleh bergembira kan. 0.02. Saya check. Jangan risau. Ni, Chinese dua orang saja. Kamu dua orang. Kamu dari mana? Kenal ke? Tak kenal. Jumpa kali pertama. Jodoh. Yang malu-malu, percayalah cakap saya, di hujung semesta mereka akan duduk berdua sebelah-sebelah. 0.02. Kamu dari mana yang paling smart ni? Saya rasa macam kamu macam nak masuk apa Melaka punya undi tu tau. Pangkar. Dari mana? Johor, serius orang Johor. Tak famous tu. Cepat. Sekejap. Ini video muka saya keluar ni. Tadi. Dari tadi keluar. Okey. Tangan cuba. Cuba. Okey. Nilai dia berapa? 1000 kan? Okey, good. Dah step 1. Good. Cik. Tak sekarang ni 0.0. Sekejap aku jumpa. Okey. 0.02. 285. Kamu orang mana? 1
1.92 eh? 1.92 eh? Dua je. Dia punya tu nilai kat sana. Kosong je. Aku 64 selected. 91. Ah, 91 Saya eh? duduk Kelantan dari 2008 sampai 2011. Sebut dah Kelantan eh. Kerja, saya dulu kerja laut. Jangan start. Maritim. Nak start Sebelum masuk. Dah start satu tiba. Orang Saya dengar. duduk kat Getak kan, Getak Tok Bali tu. Tu Getak. Getak. Getak tu apa? Getak. Getak mana? Nak start dah. Cuba tak? Lepas tu macam mana? Aku tak ingat. Ni. Tiga. Formula mana? Formula ni kan? Hijab. Biar salah di sini tau. Jangan salah di... Kat sebelah ni kat mana? Kat sebelah ni mana? Aku bangun. kat sebelah tu ni untuk punya sampel tu. Sampel 1000 tu. Bukan dah. Lepas tu? Betul-betul. Oh, bagus. Dia dah cuba. Dia tak nak quiz free. Okay, good. Miu. Apa miu? Ni pakai tudung hanya di kelas ke memang pakai tudung? Mana je? Pakai ke kelas juga? Misau. Okey. Sebab ada student saya tu, dia pakai tudung, dia tak lawa tau. Sekali dia buka tudung, 103 lah. taklah macam dia datang tu buat projek, dia buat projek bawah isteri saya. Lepas tu isteri saya jaga baby kan, jadi dia datang rumah. Sir, saya tak kenal saya ke? Sebab lawa sangat kan? Dia tak kenal. Risau. Siapa 64 lah saya eh? nak show dia pakai tudung kan? Family nak try. Jom. Come, dua sini. Dia 64 Okey, ada orang nak cuba tepuk sikit. Jodoh siapa ni, cepat tengok. Jodoh sir. Risau. Orang mana? Kau tak balik. Air. Rasanya lah, tak tahu. Semua main teka-teka. Siapa budak matematik Kelantan kenal kot. Negatif yang dapat. Lepas tu kena buat macam mana apa bangun? Gotok kan apa? Hijab. Negatif 2.082. Lebih besar kan? Negatif lebih kecil lah. 0.0285. Jawapan dia apa? Reject mana? Reject Hasnah lah. Sebab dia dekat area yang gelap. Kan. Kau live kat mana tu? TikTok ke? TikTok. Asal? Ada masuk? Alright. Ada? Kelantan sampai Semua lah dia. Ana. Ain. Okey, Mek Ain dah cuba dah. Okey. Jodoh Fasimah, cepat try. Fasimah. Cik. Tak nak cuba. Okey, orang Kelantan dah cuba. Yang belakang sekali tu. Saya tengok dia mana-mana tu. Nak cuba? Okey, nak cuba? Cuba. Belum habis. Okey, tak apa. Ashno kan? Sebab dia duduk dalam tu kan? Sini ada. Reject Ashno. Reject Ashno kan? Reject Ashno kan? Sebelum sikit tahun ni. Tengok Ain punya. Akak bantai dia. Kau dah kenapa? Sekejap. Oh, petang ni ada lab ke yang pakai baju ni? Okey. Jangan lambat tau. Sebab saya pernah tengok yang bila dia lambat kan, nanti kena lari. Especially perempuan lah, ada saja nak bully sebenarnya. Tapi Nampak tak? Lambat kena denda. Marker tak berapa nak terang. Boleh? Dapat? Yes. Berapa marker tak berapa nak terang? Aku
Orang kat rumah okey tak? Apa kat rumah tu? Ni okey tak? Sebabnya aku rasa macam tak apa nak terang. Okey tak? Tak ada siapa nak komen. Ada orang buat spam aja. Orang tengah cuba soalan. Tak lah, aku takut tak nampak dia tu. Ada orang spam aja. Tak tahu, aku tak tahu, tak wifi. Spare hadiah kau. Nampak sangat kau nak. Ya, orang kau. Kalau wajib tu lah pakai kita satu. Alright, kamu tengok tuan-tuan Mu dia berapa? Mu adalah mean of population. Dia punya claim 1000, betul tak? Okay, N adalah 64, betul tak? 1038 adalah X bar. Tu sama macam tu kawan. Terbalik ke? 1038. Baik, 1038 mil tak ke? Makan. Terbalik eh? Terbalik kan? Member tu masuk ke depan. Member terus stop ni. Dia balik. Tak, aku rasa macam tak. Mio dia punya tu mil dia 1038. Dia salah kan? Kan aku salah? Ha ni. Tu. Okay, tak apa, jangan kata ni kau salah. Kau tak nak kosong ke 8. Kau adalah manusia paling salah di dunia, jangan. Dia dah cuba tu satu kejayaan yang besar, betul tak? Okay. Nah, cuba kira. Allah terbalik kan Cah. Apa? Terbalik. Mio dia kan kita dah ambil mio tu. Okay. So S pada 1038 lah. Bisa di buat tadi. X batu mio. Aku bangga. Yang ini kena salah kalau supaya ini macam proportion. Okey, tengok Mac jawab. Mac jawab step 1 betul ke salah? Betul. Good. Step kedua betul. Dia dah bagi kepada 2 sebab dia tahu Mac ada madu. So Mac ada madu dia bagi 2. 0.0285. Lepas tu Mac buat benda yang betul juga. Mac tolak 1 tolak 0.0285 kan? Dapat 0.9715. Dia tengok kat table. Nilai dia adalah 1.95. Mac tambah sikit Mac. Mana Mac? Okey. Tambah sikit kat sini. Jangan biarkan madumu kesorangan. Tulis negative 1.95 kat sini. Alright? Good. Okay, step ketiga dia dah kira betul. 1038 tolak 1000, 146 bagi ini dapat 2.0822. Lepas tu 2.0822 lebih besar pada 1.95, betul tak? Reject H0, betul. Jadi H1 tak sama 1000. Lepas tu Mac ni hidup macam tak keruan. Dah tahu tak sama 1000, orang tu kata 1000. The claim is true ke not true? Not true, Mac. Okay, Mac. Lagi sikit je salah. Not true. Tak apa, Mac. Aku maafkanmu. Dapat full mark juga quiz, okay? Alright. Okay, Mac. Nanti bagi nama kat saya tau. Check. Cakap, saya lah yang telah menjawab soalan salah tadi tu. Okay, nama. Okay? Alright. Good. Okay, siapa nak cuba yang tu? Berapa kosong? P-value approach. Nak cuba? Kenapa dia ambil? Orang Johor? Tak nak? Umur? Tak nak cuba? Siapa pun tetap betul kan? Cuba je. Betul kan? Okay, step pertama sama, betul? Alright. Oleh kerana dia sama, tak salah untuk saya tuliskan untuk dia. Step 1 H0 Apa? mu sama dengan Dia pula 0.0258. alternatif mu tak sama 1000. 259. Step kedua lukis saja. Jadi dia tak sama. Okey. Step ketiga susah apa? Dia ambil je jawapan orang tu, betul tak? Z. Dia punya nilai. Z sama dengan
Dikiralah tu sama 1038 tolak 1000 bahagi dengan 146 bahagi dengan square root 64 sama juga dengan 2.0822. So apa dia kena buat? Tengok dekat table 2.08 negatif 2.08. Tengok berapa P dia? Berapa dapat? Negatif kan dia. Negatif Negatif 2.08 0188 kan? 0188 01 Saya cek 0.018 Sir Ya. Sekejap Stop Negatif 1.91 bukan 95. Mac, satu Mac nervous. Satu. Okey, boleh? Tak apa. Okey, dalam kelas saya maaf, saya terima yang salah-salah tu, okey? Jangan risau, tak ada siapa malukan. Okey, so 2.8 dia dapat kat sini 0.0188, sini 0.0188. Shit. Betul tak? Astaghfirullah. Ingat. Betul. Alright, so Yang satu nak hampir. oleh kerana dia ada dua bahagian sini 0188, 0188 kan? Okey, untuk step ketiga dah, step keempat kamu dah harapkan 0.0188, kamu tambah 0.0188. Dapat apa? 0.0376 kan? Sama dah bangang. So 188. Carut lah. Aku macam bangang ni. Ke dia lah. 0.0376. 90. 90. Kau yang video dah 91 tak. Aku macam tak apa. Biarlah. Okey, sebab dia dua kawasan ni kan, 0188, bini dua bini kan. Okey, lepas tu Dia kamu tak comparekan dengan 0 point yang diberi oleh soalan 0.057 5057. Okey, lebih kecil ke lebih besar? Lebih kecil. Bila lebih kecil, reject or accept? Reject. Reject H null. So step 5, reject H null. The claim is not true. Okay, boleh? Alright. Okay, ulang balik. Okay, step 1 sama. Boleh? Yang tudung kelabu, okay. Okay. Step 1, okay. Step 2 saya suruh lukis je kan? Sebab dia ada dua kawasan kan. Step 3 kamu kira sama, dapat nilai 2.0822. Kemudian kamu tengok kat table, kenapa saya tulis 2.08 saja? Sebab kat table tak ada 22 kan? Kan? Kita tengok kat luar tu 2.08. Okey, 2.08 tengok kat luar. Luas kawasan yang dapat saya tengok negatif tau. Saya tengok negatif sebab senang, saya tak payah tolak-tolak satu tolak kan. Sebab kawasan ni, so dia dapat 0.0188. Dan nilai ini akan sama dengan nilai ini. Sebab apa? Dia bersifat simetri. So, luas ini dengan luas ini kamu kena tambah disebabkan oleh ada dua kawasan yang di luar itu. Bila kamu tambah, kamu akan dapat 0.0376. Kamu compare dengan 5.7% yang diberi. Okay, alpha. Given 5.7%, suka saya kamera bergerak mengikut saya. Okay. 0.0376 compare dengan 0.057 dapat less than kan. Bila less than, reject H null. Bila reject H null, the claim is not true. Percayalah dalam peperiksaan dia suka soalan ini. Bukan soalan ni tau, soalan yang tak sama. Sebab student biasanya dia akan lupa untuk tambah ini dan dia terus compare dengan nilai yang diberi. Alright, so kamu boleh highlight soalan yang berkaitan dengan tak sama ni. Alright, boleh. Okay, so far okay kan? Dah nampak kan? Daripada blur, apa dulu blur sekarang clear, apa?
Ada pernah dengar kan kat radio kan? Dulu blur, sekarang clear. Clear sikit kan? Okay, tak apa. Kalau tak clear waktu exam angkat tangan. Sir, tak clear ni sir. Risau. Saya terus bagi jawapan. Kosong markah. Okay, so nombor berapa dah? 7. Sebab kita kena habiskan je. Kita habiskan supaya balik kamu ulang kaji je. Okay, a manufacturer has developed a new fishing line which he claimed has a mean breaking strength of 15 kg. Okay, adik yang kelabu, ini kan dia tulis mean kan? Okay, jangan dia malu aku dia. Tak apalah, anggaplah bila saya mention kelabu tu saya tak tahu nama lagi. Okay, alright, so tulis kat situ, itu adalah mu 15 kilo, sigma 0.5. Kenapa saya tak tulis dia sebagai S? Kerana dia nyatakan secara general, right? Secara general. Okay, bila secara general, bahkan saya malas padam. Roda impian. Okay. Pusing-pusing je sempur tu. Boleh cini kan? Takut saya. Alright. Mu adalah apa? Sigma adalah apa? Kenapa saya tulis sigma bukan S tau? Kerana dia nyatakan secara general. Biasanya in the first sentence. Okay, the first sentence dia kata a manufacturer has developed a new fishing line which he claimed has a mean breaking strength of 15 kilo with standard deviation 0.5. Okay, so 0.5, 15. Alright. So then, dia kata, to test the eligibility of the claim, a random sample of 50 line has been tested and it gives mean of 14.9 kilos. Alright. So, dia bagi X bar 14.9. Dia juga beri N sama dengan berapa? 50 ya? 50. Ya, 50. Alright. 50. Alright. So, dia kata, can you help the manufacturer to test his claim dengan significance level alpha 0.08? Alpha 0.08. Okay. So, step 1. H-null alternative. Saya ni sikit supaya yang saya nampak. Itulah duduk sini sikit dekat sini. Mu sama dengan apa? Mu sama dengan apa? Claim dia ini kan tak sama. Betul? Nampak tak? Dia macam dia suka betul soalan yang tak sama ni. Alright. Saya rasa macam saya tengok Iqbal tau kat belakang saya tau. Tu tak Iqbal yang campak-campak duit tu. Kamu lah. Cik Iqbal tu. Bila kamu tak buka tu, Cik Iqbal yang nak kahwin dengan Vida tu. Okay. Tak jadi. Ada ke dia? Jangan marah tau. Saya rasa macam saya tengok Iqbal. Okay. Nanti ada pula keluar kat apa tu? Twitter. Wah, hajar lecturer ni dia tag you time. Okay, FKP. Okay, so dia kata can you help the man to test his claim? Nampak tak? Dia tak ada kata more than, less than, so automatically tak sama. Bila tak sama, kamu bahagi dua ini. Tak apa, tak lawan lukis pun tak apa. Alright, then alpha akan jadi 0.04, betul? Okay, 0.04. Tak nak pening, kamu tengok dekat table negatif. 0.04 paling hampir dengan nilai apa? 0.04. 0.04. Okey, dapat negatif 1.75, betul tak? Betul. Okey, dah semakin terang kan? Negatif 1.75. So automatically sini 1.75. Kamu dah tak payah tolak-tolak 1 tolak apa, betul tak? Sebab kita ada dua table kan, positif and negatif, betul Iqbal? Iqbal lah. 3. Dah dapat. Alright. So, yang ketiga, kita terus buat statistik test.
Z sama juga dengan X bar. Berapa X bar? Saya tak tulis formula. 14.9 minus negatif, 15. Lepas tu 0.5 bahagi dengan square root 50. Okay, saya tahu ada setengah orang dia macam tak boleh detect ni nilai apa kan. Okay, dalam periksa ada bahasa Melayu. Kamu tengok kat bahasa Melayu. Alright, dalam bahasa Melayu standard deviation sisihan ke awal. Nilai mean. Sample. Okay, populasi. So kira ni berapa? Nilai berapa? Kamu sepatutnya dapat negatif 1.41. Lebih kurang lah. Ada, Aisyah dapat apa? Negatif 1.414. 4 saja. 2. 2. Okay, right. So, bila negatif 1.4142, ni yang menarik ni. Ni yang baru kamu, yang Max suka accept, dia tak suka reject. So, negatif 1.4 berada di sini kan? Okay, negatif 1.4142 somewhere here. Okay, di kawasan putih, in the white area. So, kamu tulislah dalam step 4. In the fourth step, okay, negative 1.4142 is more than 1.7, negative 1.75, ataupun less than 1.75, ataupun dia tulis in between ni dua nilai tu, tak ada salah. So akan terima tu putih kan, accept H null. Bila accept H null, inilah betul kan. So S5 to test his claim, the claim is true. Tiada yang benar selain yang benar. Cerita tulis. Okay. So itu memang kaedah ni doa lah. Kaedah ni memang senang kan. Kaedah yang lagi satu tu dia tak adalah susah. Dia macam dia apa? Susah bahan macam ni. Best ke duduk asrama? Tak best. Ni first time kamu first year di rumah Ni first ni lah. Kira macam tak shock lah dulu kan. Sekarang ni baru kenal Wah, dulu macam tengok di Webex Oh, siapalah jodohku di Webex ni gitu. Kali ni baru bertemu. Dah jumpa dah Miss Wirda? Belum lagi. Miss Wirda orangnya tinggi. Dulu badannya besar, kali ni badannya kurus. Sebab dia, yes, Miss Wirda. Dia masuk tak lama lepas saya masuk. So kita orang sangat rapat. So dia bermula dengan Bear. Sekarang dia dah tak, sebab nama gelaran dia pun Bear. Sebab sekarang dia no more Bear. Dia dah jadi apa? Kurus jadi apa? Cantik dah sekarang Miss Wirda. Kan ada orang kahwin dengan cikgu kan? Cubalah buat viral. Pelajar kahwin dengan lecturer. Isa. Viral. Alright, jom kita buat yang ini. Sashi orang Johor Sashi Johor right? Okay. Alright, so kaedah P-value approach. Okay, step 1 sama. Kamu mesti cakap macam senang je kan. Dalam exam kenapa susah kan? Jangan risau, inilah paper pertama yang kamu akan dapat matematik A dalam semua hidup kamu. Bahagia hidup insyaAllah. Godalah aku gitu. Okay, step kedua, P-value approach. Saya kata lukis saja kan. Lukis tak sama ada 2. Okay, step ketiga, kamu kira dapat yang sama, nilai dia negatif 1.41. Okay, kamu cek kat sini negatif 1.41, 1.41. Negatif 1.41 berapa nilai? Negatif 1.41. Tengok. Negatif 1.41 adalah 0.0793 kan? 0.0793.
0.0793, automatically sini 0.0793. Step 4, 0.0793 kali 2 dapat berapa? Cuba tambah sama kan? 0.0793 tambah tu jadi 0.14 something 1586. 1586. 586. 586. Okay. Then 0.1586 ni kita compare dengan apa? 0.08. Dia lebih besar pada 0.08, betul? Betul. So kita accept H null. Lepas tu step 5, the claim is true. Senang tak? Nampak kan? Senang? Alright, good. Kita pergi kepada soalan nombor alright. Okay, ini best sikit soalan dia. 12 ni. In a labor management discussion, it was brought up that workers at a certain large plant take on average. Ni dia punya hint, average. Bila average, this is not proportion. Okay, average mu, okay? At least 32.6. Bila at least, simbol at least mana? Tahu kan? At least. At least. Okay? Alright. So, okay, to get to work, if a random sample of n 60 workers took on average 38.8 with standard deviation, kau boleh baca lah. What can you conclude based on the sample taken? Okay. Cell A, alpha dia 0.017. Okay, kita buat ni soalan ni dengan p-value sebagai last. Lepas tu soalan yang dua last hujung tu as a attendance, boleh? Nanti saya buat link, kamu hantar. Okey. Awal macam ni, bebek aku tak payah datang lah macam tu. Tak payahlah, bila datang tu kan kamu dapat pahala. Okey lah. Okey. Okey. So mu lebih at least. Okay, ingat at least, at most dan equal hanya untuk H null. Okay, bila at least lawan dia less than. Okay. Okay. 32.6. 32.6. 32.6. Okay. Okay, office saya dekat kamu tahu kan bahagian pensyarah tu, office saya dekat sebelah sana. Nanti kamu boleh tahu level 2, tingkat 2. Kalau lepas ni kena hantar assignment ke apa, boleh hantar ke sana. Kalau sebarang soalan buat appointment, kita boleh buat berjumpa. Okay. Alright. Nombor 1, dia punya step pertama sama 32.6. Since dia punya S alternative less than, so lukis dia di sebelah kiri. Alright. Alpha dia 0.017. Okay, 0.017. Okey, tengok dekat table 0.017 berapa nilainya? 0.01717. Paling hampir dia tepat kan? Negatif 2.12, betul? Okey, negatif 2.12. Negatif 2.12. Good.
Step ketiga, Z sama juga dengan X bar tolak mu S per set N. Berapa kita dapat? 32.6 minus 33.8 33.8 minus 32.6 bahagi dengan S adalah 6.1 bahagi dengan N adalah 60. Dapat berapa? Dapat 1.52 Ya. 38 Ah, 1.52 38. 1.5238 bila 33.8 32.6 dia positif kan? Ah, Betul. So dia besar sangat. 1.5238 is more than 32.12 except H9. Okay, bila except H9 accrued, okay, betul lah. The claim is true. Betul. Alright. So untuk lagi satu step, ulas sendiri dan habis. Apa? Ada orang Melaka ke? Ada orang Melaka? Orang Sumatera tak ada? Tak ada. ni. Ada? Orang Melaka? Ni. Bukan? Alright. Semua tersebut muka Kalau tak ada cuti apa? Mengundi kan? Ayo yuk. Okay. Lepas tu step ketiga kita dapat negatif 1.5238. Kamu tengok kat sini, negatif 1.52. Berapa nilai yang kita dapat? Negatif 1.52. Negatif 1.52. 0.0643. Pandai. 0.0643. 0.0643. Alright, tak payah darab 2. 0.0643 643. Kita compare dengan 0.017. 0.0 Betul kan? Dari simple 0.017 more than, betul? More than SFH now, the claim is true. Senang lah. Okay. Alright, untuk soalan terakhir, saya biarkan kamu jawab. Kamu jawab je kat kertas, nanti kamu scan, kamu hantar kat saya through Yulen. Boleh? Right? As a attendance for today. Kalau ada kawan yang tak datang, bagi tahu. So, hantar. Especially kawan-kawan yang berada di rumah. Okay? So, okay. So, first day okay? Tak rasa okay? Sama seperti gambaran kamu sebelum jumpa dan selepas jumpa. Sama-sama. Gila betul ni. So, okay, I can be your friend, good friend. Okay, I can be apa pun. Kan Sashi, kita dah lama kenalkan Sashi. Siapa Shashi? Dia punya kawan-kawan dah ambil lama, dia tunggu final year sebab dia nak tunggu one by one. Kawan-kawan tak boleh rampas saya daripada dia. Alright, so I think that's all for today. Thank you very much. Please kalau ada soalan lebih ke, lebih boleh pas ke depan. Iqbal okay? Lekat nama Iqbal tu. Mac okay? Nak giakan ke? Mac okay, ingat tak Mac? Mesej saya lah Mac. Jangan pula aku dapat 15 mesej Mac hari ni. 15 mesej Mac pada orang berbeza-beza. Saya adalah Mac tadi. Okay. So I think that's all for today. Thank you very much. Please make sure jangan tinggal apa-apa. Guys, tolong tarik sana dengan saya. Sekejap saya padam. Okay, terima kasih. Alhamdulillah tamat. Okay.
Okey. Okey ke?